Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya ANMS SMJ membabikan perkongsian pintar antara Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Sabah tepat pada masanya bagi mempromosikan kesejahteraan kesihatan rakyat. Ini kerana ANMS merupakan pakej kesejahteraan kesihatan yang diperkenal kerajaan bagi membudayakan hidup sihat selain melestarikan persekitaran bagi menyokong kesejahteraan keluarga Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, kerajaan negeri menyokong penuh pelaksanaan ANMS yang dilihat seiring dengan Hala Tuju SMJ kerana mampu menyemarakkan dan merakyatkan agenda kerajaan secara meluas kepada masyarakat. Beliau berucap merasmikan pelancaran jelajah ANMS SMJ di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Datuk Haji G mahu Kementerian Kesihatan mengkaji keperluan pembangunan prasarana kesihatan di Sabah, terutama membabitkan naik taraf hospital daerah kepada hospital pakar selain menggantikan bangunan kayu dengan bangunan konkrit. Sementara itu, Datuk Haji G berkata kerajaan negeri akan memberi biasiswa dan pinjaman kepada anak-anak Sabah yang akan mengikuti bidang perubatan di Institut Pengajian Tinggi IPT. Ia sebagai usaha menarik minat pelajar dalam jurusan tersebut, seterusnya menambah jumlah pakar perubatan bagi memenuhi keperluan hospital di negeri ini. Terdahulu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata Hospital Duchess of Kent Sandakan dan Hospital Tawau akan dinaik taraf kepada Hospital Pakar Major setanding dengan perkhidmatan kepakaran di Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu. Ia turut melibatkan penambahan 16 tenaga pakar sementara tenaga pakar di HQE 2 yang merupakan Hospital Major di Sabah akan ditambah kepada 7 orang. Menurut Khairi, naik taraf hospital berkenaan akan dilaksana dalam rancangan Malaysia ke-12, RM ke-12 dan RM ke-13, meliputi tempoh 8 hingga 10 tahun. Katanya, kementerian juga telah mengenal pasti 3 lagi hospital bukan pakar untuk dinaik taraf kepada hospital pakar minor, yang melibatkan Hospital Kota Marudu, Beaufort dan Hospital Tuaran dengan sasaran 10 tenaga pakar. Kita akan tambah kepakaran supaya dapat mengurangkan tekanan kepada Hospital Queen Elizabeth. Ini kita buat sebab kita tahu untuk mendapat rawatan peringkat pakar, rakyat negeri Sabah kena datang jauh ke Kota Kinabalu, ada juga yang kena pergi ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Sebab itu lebih baik kita bawa kepakaran itu di kawasan-kawasan yang tidak ada kepakaran. Jadi saya serius dalam usaha ini. Dalam pada itu, Khairi memaklumkan pihaknya telah mengenal pasti 326 klinik kesihatan untuk dinaik taraf. Permohonan peruntukan bagi pelaksanaan kerja-kerja naik taraf segera itu telah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan. Seramai 10,000 orang dijangka hadir memeriahkan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya ANMS SMJ yang berlangsung sehingga 10 malam ini. Sambutan terhadap program itu setakat ini amat menggalakkan dengan kehadiran ramai pengunjung dari seluruh negeri. Ketua Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Abdul Razak Mat Noor berkata, jelajah ANMS di Sabah sedikit berlainan daripada penganjuran sebelum ini dengan menggabungkan pelbagai aktiviti sesuai dengan Pelan Hala Tuju SMJ. Kalau kita lihat ada booths kita yang menawarkan aktiviti fun atau aktiviti physical, dan kalau kita lihat antara pengisian adalah di kalangan Zumba, ya, kemudian kita ada senam aerobik dan sebagainya, itu adalah untuk fun. Jadi itu yang kita cuba tawarkan kepada pengunjung. Kita mahu orang sihat, sebenarnya kita boleh bergembira, kita boleh hilangkan kita punya stres dan kita boleh merancang masa hadapan kita dengan lebih baik. Abdul Razak ditemui RTM semasa pelancaran jelajah ANMS SMJ di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sementara itu, orang ramai yang ditemui mengakui program ini banyak memberi manfaat dalam aspek kesihatan. Bagus sekali sebab dapat buat saringan kesihatan. Kalau yang tidak pernah pergi klinik untuk buat saringan, boleh pergi datang sini. Semua darah kena cek, lepas tu tekanan darah kita tahulah kan tahap kesihatan kita.
Kalau boleh kan, tahun-tahun mesti mau buat. Sangat menggalakkanlah kepada kita untuk menjaga kesehatan kita untuk masa depan dan anak-anak kita. Program ini dianjurkan setiap tahun lah. Sangat baik untuk kita, terutama kepada kamilah pengunjung-pengunjung ni, di mana kita dapat memperoleh informasi tentang kesihatan dan banyak aktiviti yang menjurus kepada pengamalan budaya sihat. Program sebegini sangat baiklah sebab daripada apa yang kita lihat ini saya ingat kita lebih bersama dengan keluarga, kita dapat bersama-sama meluangkan masa di hujung minggu. Jadi lebih baik lebih kerap program sebegini diadakanlah. Program turut menyediakan lebih 200 gerai pameran pelbagai agensi. Pelbagai program dan pengisian diadakan bagi memeriahkan lagi jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya ANMS SMJ peringkat negeri Sabah 2022. Konsert Gegar Sabah FM #KasihJadi merupakan salah satu pengisian yang dijangka mampu menarik minat masyarakat setempat selain pemeriksaan kesihatan percuma, riadah jualan produk tempatan serta pameran peluang pekerjaan dan pendidikan. Perkembangan lanjut bersama wartawan Magdalena Dipol di lokasi. Silakan, Meg. Sekarang ini saya berada di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC sempena dengan persiapan akhir konsert Gegar Sabah FM KasihJadi yang merupakan salah satu daripada pengisian Jelajah Nasional Agenda Sihat Sabah Maju Jaya peringkat negeri Sabah untuk tahun 2022. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia, Sabah FM berkolaborasi dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk menjayakan penganjuran konsert Gegar Sabah FM #KasihJadi. Dan untuk ketika ini, saya bersama dengan penerbit iaitu Ramlah Osman untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan konsert yang akan diadakan pada malam nanti. Mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan keistimewaan konsert Gegar Sabah FM #KasihJadi pada kali ini. Kalau sebut pasal istimewa, semestinya kita di RTM ini sentiasa ingin memberikan sesuatu yang istimewa kepada penonton dan juga pendengar ya di RTM ini. Dan istimewanya pada malam ini kerana kita untuk konsert Gegar Merdeka ni kita membawakan artis-artis yang terkenal lah, yang sudah memang popular dengan lagu-lagu mereka. Dan mereka ini juga bukan setakat artis daripada Tanah Semenanjung, tetapi kebanyakan artis-artis adalah yang berasal daripada negeri Sabah sendiri yang kita bawa untuk bersemuka semula dengan peminat-peminat mereka di negeri Sabah, seperti Sakura Band ya, penyanyinya juga adalah merupakan daripada negeri Sabah, seperti Mas Mona Baskes, Rich dan juga seperti artis lain seperti Lan Solo yang sudah biasa dengan negeri Sabah sendiri. Itulah antara keistimewaan yang kita cuba bawa untuk pada malam ini. Okey, baik, selaku penerbit program, pastinya ada harapan yang tinggi untuk menjayakan objektif program yang diadakan pada malam nanti. Oh, sudah semestinya lah. Saya sangat-sangat berharap semoga konsert kita malam ini berjalan lancar dan dalam masa yang sama dapat mencapai matlamat program ini untuk menyemaikan semangat sayangi Malaysia melalui konsert Gegar Merdeka #KasihJadi. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Ramla kerana sudi bersama dengan kita untuk petang ini. Baik, dengan tadi sedikit kita kongsikan berkenaan dengan konsert Gegar Sabah FM #KasihJadi yang akan berlangsung pada jam 8 malam nanti di SICC Sabah. Jadi untuk anda atau masyarakat sekitar yang boleh datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan konsert pada malam ini kerana kita dijanjikan dengan persembahan yang menarik daripada artis-artis tempatan dan juga pastinya di mana objektif sebenarnya adalah untuk kita sentiasa hidup bermasyarakat dan juga dengan keadaan yang berbilang kaum dan bangsa. Kita mengharapkan agar suasana yang diadakan di sini akan menerbitkan sesuatu persepahaman di antara kita. Baik, sekian laporan daripada saya Magdalena Depol. Kembali kepada rakan tugas N di studio, silakan. Ya, terima kasih Meg. Penyediaan menara telekomunikasi di Pulau Mabul sempurna membantu meningkatkan jaringan komunikasi penduduk maupun pelancong yang berkunjung ke pulau tersebut. Pegawai Daerah Sempurna Juraimin Jadil berharap jaringan telekomunikasi di pulau itu ditingkatkan agar perkhidmatan berkenaan memberi manfaat kepada keseluruhan penduduk pulau.
Beliau berucap dalam program Merdeka at Komuniti Keluarga Malaysia di Pulau Mabul Semporna yang dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Juraimin berkata Semporna mempunyai lebih 10 pulau termasuk Pulau Mabul yang merupakan antara destinasi pelancongan antarabangsa kerana terkenal dengan keunikan dan keindahan marinnya. Setakat Jun lalu, seramai 708,641 pelancong berkunjung ke Sabah. Daripada jumlah itu, 554,533 merupakan pelancong domestik dan 44,108 lagi pelancong antarabangsa. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Alif, silakan. Baik, terima kasih Enisia.